Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So hari ini kita akan mulakan kelas mat kita dengan bab 1. Okey, tajuk yang pertama adalah tajuk ubahan. Dalam tajuk ubahan ada 3 subtopik. Okey, yang pertama ubahan langsung, yang kedua ubahan songsang, ketiga ubahan bergabung. So hari ini saya nak ajar subtopik yang pertama 1.1 ubahan langsung. Dan saya akan ajar 2 saja dulu, iaitu 1.1 dan 1.12. Yang pertama, murid akan dapat menguasai yang pertama boleh menerangkan maksud ubahan langsung. Yang kedua, menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Okey. Pertama sekali kita akan tengok apa dia maksud ubahan langsung. Okay. Ubahan langsung menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey. So saya terangkan kat sini, kalau tengok dia kata yang kuning-kuning dia kata perkaitan antara dua pemboleh ubah. So kita ada, katakanlah kita ada pemboleh ubah X dan Y. Okey, Y dan X lah. So kalau Y bertambah, nilai Y bertambah, maka nilai X pun akan bertambah. Pada kadar yang sama, bermakna kalau Y bertambah 2%, contoh 20%, maka X pun akan bertambah 20%. Itu maksud kadar sama. Kalau Y berkurang, X pun akan berkurang pada kadar yang sama. Maknanya nilai yang berkurang pun sama. Okey, dan sebaliknya tu yang saya terangkan tadi lah, bertambah atau berkurang. Dan selain daripada pemboleh ubah bertambah berkurang tu, kita juga boleh sebut, okey, kita boleh tulis Y berubah secara langsung dengan X. Okey, kita tengok contoh. Saya ada satu situasi. Okey, James membeli espresso di kedai Starbucks. Okey, James ingin membeli 4 espresso. Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh James? So, satu espresso tu harganya RM4. So, kalau dia nak beli 4, berapa yang dia perlu bayar? Boleh seorang jawab? 16. Okey, 16. Okey, RM16 kan? Okey, sekarang ni jika James menambah 2 espresso lagi, berapakah jumlah yang perlu dibayarnya? 24. RM24. Dia beli 6 kan? 24. So dia tambah 2 lagi, maknanya dia akan beli 6. Jadi RM24. Tadi mula-mula dia beli 4 espresso. Okey, awak kata RM16. Kalau saya nak beli separuh daripada pembelian yang pertama, berapa harga perlu bayar? Separuh daripada pembelian pertama. Berapa perlu bayar? 12. 12. 8 lah. 8. Pembelian pertama dia beli 4. So kalau saya kata separuh, maknanya dia beli 2. Kadang-kadang dalam soalan dia boleh tanya separuh. Dia boleh cakap naik 1/2. So kena tengok berapa kadar yang naik ataupun berapa kadar yang turun. Okey, boleh Okey, saya tengok contoh kita tengok contoh satu. Contoh ni ada dalam buku teks. Awak dah dapat ke belum buku teks? Dapat. Okey, dapat. So, contoh pertama dia kata jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Nyatakan perubahan pada yang pertama, jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. So, agak-agak berapa jumlah gaji? Dia nak jawab? Yang pertama. Apa jawapan dia? Sekarang ni dia bekerja. So dia akan dibayar berdasarkan jumlah gaji, jumlah masa dia bekerja. Kalau dia kata 1 jam RM1 jam RM5, maknanya kalau dia kerja 5 jam,
akan ada dengan RM5 kan. Sekarang ni dia cakap berapa jumlah gaji dia jika dia punya bilangan jam bekerja tadi bertambah 2 kali ganda. Bermakna jumlah gaji dia juga akan bertambah 2 kali ganda. Faham ke? Faham. Faham? Oh, faham. Okey, faham tak? Sekarang ni dia tak bagi pun berapa kali 1 jam tu berapa ringgit dia dapat gaji. Dia tak cakap. Tapi dia bagi suatu pernyataan. Okay, dia kata dia akan dibayar berapa banyak jumlah gaji, jumlah jam dia bekerja. So kalau dia tambah dia punya masa bekerja 2 kali ganda daripada biasa, so gaji dia pun akan bertambah lah 2 kali ganda daripada biasa. Okay? So tengok situasi kedua. Jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. So berapa jumlah gaji dia akan dapat? Siapa 60. boleh jawab? 60. Salah tu. Dia kata, Bilang sebanyak 40%. pandai. Kan dia kata tadi, bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Bermakna gaji dia pun akan berkurang lah 40%. Dia akan ikut. Kadar tu mesti sama. Kalau tambah 2 kali ganda. 2 kali ganda dah tambah. Faham tak? Dia bukannya baki sebaliknya tu. Bukan. Okey, C. Bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Soalan A dengan B, dia tanya jumlah gaji Soalan C ni tanya bilangan jam bekerja. Berapa banyak masa dia bekerja. Sekiranya gaji yang didapat adalah separuh daripada asal. So berapa jam dia kerja? Bilangan jam bekerja separuh daripada biasa. Yes, betul. Maknanya bilangan jam bekerja adalah separuh daripada bilangan jam asal. Boleh faham tak perkaitan dia? Okey? Boleh. Kadar. Okey, kadar tu mesti sama. Kalau dia naik 20%, dia mesti naik juga 20%. Faham Okey. Sekejap yang ini, sekejap lagi awak akan buat soal latihan. Okey, kita pergi subtopik yang kedua, iaitu hubungan dua pemboleh ubah suatu ubahan langsung. Okey, yang ini lebih kepada teori. Okey, yang pertama sekali saya ada jadual nombor. Saya ada X, ada Y. So Y saya ada Y1, Y2, Y3, Y4. Kemudian saya ada X1, X2, X3, X4. So, jika kita bahagikan Y1 dengan X1, kita akan dapat suatu nilai. Okay, jika kita bagikan Y2 dengan X2, kita akan dapat nilai juga. Sama juga dengan Y3 dan X3, Y4 dan X4. Okey. Ayat panjang kan? Tak faham. Kita tengok yang bawah kesimpulan dia. Dalam ubahan langsung, kuantiti Y dikatakan berubah secara langsung dengan X jika dan hanya jika X per Y per X ataupun Y bahagi X ialah satu pemalar. Dikenali sebagai pemalar perkadaran K. Apa ayat panjang ni? Dia nak terangkan yang ni. Maknanya kalau saya ada Y1, saya bahagi dengan X1, dia akan dapat nilai yang sama dengan Y2 bagi X2, sama dengan Y3 bagi X3, sama dengan Y4 bagi X4. Mana nilai yang saya bahagi tadi, saya akan dapat suatu nombor. Di mana nombor tu saya labelkan dia sebagai pemalar. Okey. Ini pun sama, teori dulu. Saya terangkan, nanti saya explain lebih detail dengan contoh nanti. Okey. So yang ini dalam bentuk graf pula. Saya ada 2 graf. Okey, graf yang pertama dia melalui asalan. Okey, siapa ingat asalan tu dekat mana? Asalan dekat sifar ni, kosong. So graf ni saya ada Y1, ada X1, so kat sini graf saya, graf garis lurus. Kalau yang graf yang kedua, graf yang tidak melalui asalan. Maknanya dia tidak bermula di kosong. Dia mungkin dia mula dekat Y1 ke, Y2 ke, sini graf dia. Graf dia masih sama, garis lurus. Tapi permulaan titik dia tu, yang pertama ni dekat kosong. Okey, permulaan titik yang kedua ni bukan di kosong. Okey, dekat nombor. Nombor lain lah, 1, 2 atau 3. Okey, jadi dekat sini, kalau kita ada satu garis lurus, kita kira nilai Y1 bahagi dengan X1, sebenarnya kita akan dapat nilai M.
Di mana M tu kalau awak ingat dia adalah kecerunan. So tadi saya kata K kan, untuk ubahan langsung kita tak gunalah simbol M, kita akan guna simbol K sebagai pemala dia. Okay, merujuk kepada benda yang sama iaitu kecerunan. Okay, manakala yang kedua, okay kat sini Y1 bagi S1 dia kata tak sama dengan M. Dia kata bukan kecerunan. Okey, maksud dia bukannya kita tak dapat nilai kecerunan. Okey, dia ada kecerunan tapi dia nak tunjuk dekat sini ini ada bukan nilai kecerunan sebenar untuk graf ni. Okey. So kita katakan bahawa dalam ubahan langsung kuantiti Y dikatakan berubah secara langsung dengan X jika dan hanya jika garis lurus bagi graf yang diplot itu melalui asalan. So point dia kat sini asalan. Kalau graf tadi melalui asalan bermakna dia dinamakan ubahan langsung. Okey. Manakala kalau graf tadi tidak melalui asalan, graf kedua, so namanya bukan ubahan langsung. Okey, awak perlu ingat point dekat sini kalau kita ada graf, okey, sama ada graf tu diberi ataupun graf tu awak label, awak plot graf, awak dapat bila awak sambung titik tu awak dapat garis lurus. Garis lurus tu tak kena dekat kosong, tak mula dengan sifar. Okey, kat asalan tu maknanya dia bukan ubahan langsung. Tengok graf pun dah tahu dah mana ubahan langsung, mana bukan. Okey, ini yang point saya nak. Saya tak adalah suruh awak hafal yang bawah ni. Saya nak awak ingat pointnya. Kalau melalui asalan, dia adalah ubahan langsung. Okey, kat sini pun sama. Saya ni saya go to laju sikit dan saya bagi contoh kat belakang. Okey, ini adalah penulisan ubahan langsung. Maknanya kita nak tulis macam mana kita nak labelkan dalam simbol. Okey, ada dua cara iaitu yang pertama hubungan ubahan. Yang kedua bentuk persamaan. Okey, kalau bentuk persamaan tu akan ada sama dengan. So dia kata bagi suatu ubahan langsung Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai Y lambda ni, Y berkadaran langsung dengan X. Okay, simbol ni kita sebut berkadaran dengan. So Y berkadaran dengan X. Okay. So manakala Y sama dengan KX ni dalam bentuk persamaan. Di mana keadaan untuk K adalah nilai pemala, nombor lah. So kalau macam mana nak ingat, okay, simbol ni adalah simbol ikan lah. So ikan tu Y ikan X. Itu maknanya Y berkadaran dengan X. Okay, ini pun sama. Tadi kita ada X. Sekarang ni kalau kita ada X, kita ni ada kuasa. Mungkin X kuasa 1, X kuasa 2 ataupun X kuasa 1/2, 1/3. So sama juga Y berkadaran dengan X kuasa N. Okey, untuk ini yang bawah tu bentuk persamaan. So jadi graf Y melawan X kuasa N ialah satu garis lurus yang melalui asalan dengan kes ialah kecerunan garis lurus. Okey, kat sini sama macam yang depan tadi, saya simpul kat sini perbezaan dia. Apa yang awak nampak perbezaan dekat sini? Graf yang pertama dengan graf yang kedua. Paling ketara adalah apa? Boleh bagi tahu yang mula-mula tadi saya cakap tadi tentang graf. Kalau graf yang pertama ni ubahan langsung ke bukan? Ubahan langsung. Okey, sebab Kecerunan dia dekat titik kosong. bukan kecerunan titik kosong. Dia graf tu melalui asalan ataupun bermula dekat asalan. So yang kedua tu bukan ubahan langsung. Okey, kita pergi next. Okey, kita tengok contoh. Dekat sini mungkin lebih faham lah. Okey, contoh 2 dalam buku teks pada muka surat 7. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Maknanya kereta ni daripada dia bergerak dengan keadaan dia statik, tidak bergerak, pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu, Y, berubah dengan masa. Y ni merujuk kepada jarak. T merujuk pada masa. Seperti yang diwujudkan dalam jadual di bawah, ini jadual dia. Soalannya, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. So dekat sini soalan dia, kita kena cakap, kita kena pilih
Y tadi berubah secara langsung dengan T atau Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. So macam mana nak selesaikan soalan ni? Okey, kita akan buat jadual. Kita akan tambah kolom 2 di bawah. Okay, yang pertama tadi sebab dia kata Y dengan T. So Y berkaitan dengan T tu kita akan buat Y bahagi dengan T. So yang kedua sebab dia kata dengan T kuasa 2, so kita akan kira Y bahagi T kuasa 2. Okay, so kita ambil nilai Y. Y kita yang pertama 14. Okay, T adalah 2. So kita kira 14 bagi 2, kita akan dapat 7. So manakala Y bahagi dengan T kuasa 2 pula, so gantikan nilai dia. Bila awak tekan kalkulator, awak kena ingat awak nak bahagi. Dan dia ada kuasa 2. So bila awak tekan bahagi, awak mesti tambahkan kurungan supaya nilai yang awak kira tu betul. Tambah kurungan, tutup kurungan. Baru buka kurungan tu, 2 kuasa 2, baru tutup kurungan sama dengan. So awak dapat 3.50. So dekat sini memang takkan samalah. Sebab yang atas tu kita bahagi dengan T. Bawah bahagi dengan T kuasa 2. Okey, sama juga dengan nombor seterusnya kita kira. Okey. Ni saya laju sikit lah sebab saya dah kira dekat sini. Step ni sama je. Ambil nilai Y bahagi nilai T dekat atas. Yang bawah tu kena bahagi dengan T kuasa 2. Okey. Sekarang ni saya dah ada jadual ni. Saya nak tanya pada awak. Apakah kesimpulan yang awak nampak daripada jadual perkiraan yang saya dah kira ni? Boleh nampak tak apa perbezaan dia ataupun apa yang sama? Boleh seorang tolong. Jawapan. Y bagi T tu semua dapat jawapan sama kan? Okey. Kalau Y bagi T kuasa 2 dapat jawapan sama tak? Tak. Tak sama. Okey. Kalau Y bagi T tu kita dapat jawapan semua sama, bermakna dia adalah ubahan langsung. Kalau kita kira Y bahagi dengan T tu, T kuasa 2 tu, kita tak dapat jawapan sama, bermakna dia bukan ubahan langsung. Paling senang awak nak ingat, macam kita kira pola. Kalau kita ada satu jujukan nombor, kita nak tahu pola dia berapa. So awak pun kira, okay, tambah 2. Lepas tu nombor seterusnya tambah 2 lagi, tambah 2. Semua tambah 2. So maknanya pola dia mestilah tambah 2. Kalau kita cari pola dia, kejap tambah 2, lepas tu tambah 1, lepas tu tolak 1, tak sama kan? So itu bukan pola dia. Faham tak? So sama dekat sini. Kalau nilai tadi kita bahagi, kita dapat sama. Mesti sama semua. Dia tak boleh ada tiba ada satu. Memula ni dapat 6 contohlah. Yang lain semua 7, yang satu tu 6. Dia bukan. So dia bukan ubahan langsung. Dia mesti setiap nombor tu dia akan dapat sama dan namanya adalah ubahan langsung. Bermakna soalan saya tadi, soalan pertama. Saya pergi sini. So kita nak tulis tadi kesimpulan dia macam mana dekat bawah. Okey. So kita dah tahu Y bahagi T tu kita akan dapat sama. So dia adalah ubahan langsung. Secara ditulis Y berubah secara langsung dengan T kerana nilai Y per T, Y bahagi T ialah pemala. Maka Y ni ikan, Y ikan T. So Y ikan T yang ni perlu ada. Y ikan T yang kita kena tulis. Yang atas ni tulis juga, ini penerangan dia. Tapi ni sebab kita nak pilih sama ada kita pilih T ke kita pilih T kuasa 2. So kita kena tulis dalam bentuk ayat ni lah. Hubungan perkadaran. Okey. Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Sebab apa tak berubah? Tidak berubah secara langsung kerana nilai Y bahagi T kuasa 2 bukan pemala. Maknanya kita tak dapat suatu nombor yang sama, semua nombor yang lain. So dia tidak berubah secara langsung. Boleh faham tak? Soalan tak? Ada soalan tak nak tanya sampai sini? Tak ada? Okay, kalau ada kita pergi next. Okay. Dengan melukis graf Y, soalan yang kedua ni, soalan yang ketiga ni contoh 3A. Buku teks buka 7. Dengan melukis graf Y melawan X. Kita akan lukis graf kejap lagi. So tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. Soalan yang pertama saya tunjuk pada awak tadi. Kita tidak perlu lukis graf. Okey, sebab dia tak sebut. Jadi kita kira, kita cari dengan pengiraan. Makna daripada jadual. Okay, sekarang ni soalan ni dia cakap
awak kena lukis graf. So, saya dah ada kertas graf kat sini. So, kita akan plot titik. Awak mesti pandai melukis graf. Yang pertama sekali, awak perlu labelkan skala kan. Skala paksi X dengan paksi Y. So, paksi X dengan paksi Y, dia tak bagi pun pada awak skala berapa kan. Contohnya 1/2 ataupun 1/5 tak disebut. So, awak kena pandai-pandai pilih nombor yang bersesuaian. Contoh awak tengok sini 0.4, 0.8, 1.2. So, kita boleh pilih contohnya macam ni. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2. Contoh. Ataupun awak nak pilih 0.4, 0.8, 1.2 tu awak kena tengok. Setiap nombor yang kita pilih tu dia mesti maknanya jarak dia tu mesti samalah. Okay. Kalau Y, contohnya macam ni. Okay. So sekarang ni dah ada skala. Kita plot titik. Okay. So kita ada 3 titik kat sini. Ada 3 nombor je kan. 3 titik. Kalau awak tengok dekat sini. Dia tak ada titik yang dekat asalan kan. Okay. Sekarang ni kita garis lurus dulu. Kita garis dulu. Okay. Ambil baris. Garis. Okay. So dekat sini. Tadi kalau graf biasa kita garis, kita akan garis dekat titik yang kita plot saja kan. Okey, tapi sebab kita nak buktikan dia adalah ubahan langsung atau bukan, kita nak tengok graf tadi kena tak dekat asalan. So kita kena sambungkan sampai paksi Y. Mana awak gariskan graf tu sampai paksi Y. Okey, dia kena dekat 1.0. Maknanya dia tak kena dekat kosong. So dia ubahan langsung ke bukan ubahan langsung? Sama berjawab. Bukan. Pandai. Sebab dia tak sampai ke asalan. Dia tak sampai yes. kosong Ya, tak sampai kosong, tak kena dekat asalan. So, kesimpulannya jawapan dia kita tulis Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okey? Boleh? Sampai sini? Okey. Boleh. Okey. Maknanya dekat sini, macam mana kita nak tahu soalan tu, kita nak kena lukis graf atau tidak? Dia akan sebut pada soalan. Kalau tadi yang pertama tu dia tak sebut pun, yang ini dengan melukis graf. So, awak suka atau tak suka, awak kena lukis graf lah. Okay. So, kat sini ada satu tips Bestari. Tips Bestari ni ada dalam buku teks pada muka surat 8. Okay, saya rumuskan di sini. Yang pertama sekali, jika saya ada Y berubah secara langsung dengan X, macam mana saya nak tulis hubungan ubahan tu dalam bentuk simbol macam ni. Y ikan X. Sebab ia berubah secara langsung dengan apa? Dengan X. So Y dekat depan, X dekat belakang, tengah atau di ikan. Okay, kalau saya ada Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Macam mana saya nak tulis simbol? Saya akan tulis Y ikan. Lepas tu, belakang dia? Kedua. X kuasa 2. X kuasa 2. Okay. Jadi, kita nak tulis ubahan langsung tu, kita kena tengok dengan apa? Y dekat depan dengan apa? So, yang ayat panjang berubah secara langsung dengan ayat panjang kan kita simbol dengan ikan je. Yang 3. Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. So saya akan tulis Y ikan X kuasa 3. Yes, X kuasa 3. So kalau saya ada Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X, saya akan tulis Y ikan Punca kuasa S. Punca kuasa 2S. punca kuasa 2X. So sama juga lah sekali ni. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. So Y ikan punca kuasa 3X. 3 tu jangan besar sangat. Kalau punca kuasa 2, 2 tak tulis Okey, boleh sampai sini? Boleh. Okey, saya tak nak sambung yang ini. Okey. Sekejap. Okey, awak nampak tak saya punya ni? Skrin saya sekarang ni, PDF ni. Nampak tak?
Nampak. Okey, nampak. Okey, ini saya akan share dalam grup sekejap lagi. Saya nak awak buat latihan ni. Satu persatu. Soalan dia. Soalan ni sama je dalam buku teks, sama je. Okey. Ada 1, 2, 3, 4 lah lebih kurang. So saya nak awak salin soalan ni dalam buku kerja awak, buku petak. Tak ada buku petak, awak boleh guna buku apa-apa buku ataupun kertas kajang ke kertas A4 ke. Okey, awak tulis dan terus jawab salin soalan, jawab dekat bawah. Lepas tu snap jalan kerja awak, send pada saya dekat Telegram. Saya akan semak. Okey. So saya rasa saya nak berhenti kelas dekat sini. So kita akan sambung kelas dengannya minggu depan lah. Okey, ada sebarang soalan